Ini bukan cakap bohong. Saya membantu diri saya di pasar. Saya tahu sawi datang RM4 sekilo, jual RM7 sekilo. Sayur kangkung datang RM3-4 sekilo. Jadi tuan-tuan kena ingat, kehidupan semakin menekan kita. Apabila kehidupan semakin menekan, bermakna masalah sosial semakin besar. Kerana rakyat sukar hidup, rakyat akan melakukan banyak perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Apa tugas kita? Apa tugas kita? Apa peranan kita dalam hidup bermasyarakat pada hari ini? Kalau kita tidak peka, kita tidak prihatin. Ya, memang tak kena kat kita, tak apa. Tapi kalau kena dekat diri kita, keluarga kita, bagaimana perasaan kita? Rumah, nak tinggal rumah pun takut. Semalam 2 malam takut rumah kena pecah. Sebab jiran tak ambil peduli. Jiran tetangga pada hari ini tak ambil peduli. Rumah kau, rumahku. Ini dasar yang UMNO Barisan Nasional tinggalkan. Jadi anutan bagi rakyat di dalam negara kita. Kau, aku. Bila kena batang hidung baru datang kat kita. Kita apa daya dan upaya kita? Sebab kita tidak punya sources, kita tidak punya sumber untuk menolong dan membantu. Sebentar tadi saya berbual dengan ada satu abang India, aksiden patah kaki 6 tahun dah. Saya tanya dia, waktu berlaku aksiden dia bekerja tak? Dia kata dia dah berhenti kerja lebih kurang dalam 1 tahun. Dia kerja estate. Jadi saya tanya dia, kenapa tak minta sok-sok? Dia tak tahu. Sebenarnya kalau kita bekerja, kita ada potongan sok-sok, kemudian kita berhenti. Dalam tempoh 2 tahun kita berhenti itu, kalau berlaku kemalangan kepada diri kita atau anak-anak kita yang dah bekerja itu, kita layak untuk membuat tuntutan di pejabat sok-sok. Tolong ingat benda tu, sampaikan. Kita layak membuat tuntutan. Dalam tempoh 2 tahun selepas kita berhenti kerja, kita layak untuk membuat tuntutan kalau berlaku kemalangan kepada diri kita untuk dapat bantuan pencen ilat ke apa yang sepatutnya, sama ada perubatan dan sebagainya. Itu sebab saya cakap dengan dia, ambil dokumen tersebut, kumpul. Mungkin dia boleh rujuk di Jabatan Sok-Sok untuk tengok bagaimana mereka boleh membantu. Ini maklumat-maklumat yang penting harus kita sampaikan. Sebab kita prihatin, kita concern. Sebab peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan harus sampai kepada rakyat. Tapi hari ini penyelewengan telah berlaku. Kalau di peringkat pusat kita panggil PKMZ, Pelabuhan Kelang punya kes yang 12 bilion duit hilang entah ke mana. Tanya syarikat untuk beli tanah, jual pada Pelabuhan Kelang, harga berlipat ganda. Yang untung kepimpinan ahli-ahli politik, parti-parti yang berkuasa, MIC, MCA, UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi apabila kita dedahkan, sampai sekarang tidak ada tindakan. Kenapa tidak berlaku tindakan? Itu di peringkat nasional, di peringkat pusat berlaku begitu 12 bilion. Bagaimana dengan di peringkat tinggi Melaka? Syarikat Air Melaka berhutang 700,000 lebih, 700 juta, yang menyebabkan kerajaan negeri Melaka pada satu ketika itu berhutang 1.05 bilion. Kita dapat ke duit tu? Kita terasa ke duit itu? Ada kita rasa duit yang kita kerajaan negeri berhutang 1.05 bilion itu sepanjang pemerintahan Ketua Menteri Melaka? Ada kita rasa? Tak ada. Otak pembeli dia jual syarikat Air Melaka ini kepada kerajaan pusat, lepas tu serah balik kepada syarikat Air Melaka untuk tadbir urus. Begitu dia main dingdong, menipu rakyat.
Kenapa dia nak tipu rakyat? Dia hutang sampai 1.05 bilion, kita 1 sen pun kita tak dapat. Sebab apa saya cakap dia tipu? Selangor, Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor menang pada tahun 2008 Mac. Apa dia buat? Air dia bagi percuma sebanyak RM11.40, 20 kubik meter. Tahu banyak tak? RM11.40. Maknanya kalau bil air rumah kita RM12, kita cuma perlu bayar 60 sen. Kalau bawah RM10 kita tak perlu bayar. Nampak tak? Bagaimana Pakatan Rakyat? Di dalam Kerajaan Pakatan Rakyat itu ada DAP, ada PAS, ada Pakatan Parti Keadilan Rakyat. Keadilan. Sama-sama berunding, sama-sama berbincang, sama-sama bermusyawarah untuk mengambil satu ketetapan dasar untuk memastikan hasil negeri atau negara dikongsi bersama kepada semua rakyat yang ada di dalam negeri tersebut. Apabila kita berjaya melaksanakan di negeri Selangor, ditiru oleh Pulau Pinang. Pulau Pinang dia bagi subsidi di bawah kepimpinan Kerajaan Pakatan Rakyat diketuai oleh DAP. Dia bagi subsidi sebanyak RM100 setahun. Kalau bilai kita RM5 sebulan bagi orang warga emas, 5 kali 12 60 RM60. Dia tak perlu bayar dalam tempoh setahun. Tak takut pun rumah dia kena potong air. Saya baru semalam saya duduk berbual dengan kawan saya. Dia rumah dia tertunggak air RM40 2 bulan. Dia balik malam, dia kerja jual pasar malam, dia balik malam konon nak mandi, air tak ada, baru RM40. Sebab mereka tidak prihatin kepada masalah rakyat. Pada mereka, rakyat merupakan punca duit. Sebab tu syarikat air Melaka suka potong. Sebab apa dia suka potong meter air? Sebab dia dapat upah pasang RM20 lagi. Deposit meter dia dah ambil, dia dah pusing duit kita. Lepas tu dia potong, kita nak masuk bayar lagi RM20. Mudah je. Sebab tu UMNO dan Barisan Nasional melihat rakyat pada hari ini ialah lembu-lembu yang gemuk, yang sihat, yang perlu kita sembelih untuk korban demi pemimpin-pemimpin mereka. Sedih, kesian. Kalau kita tidak ada iltizam, kita tidak boleh melihat perkara ini. Sukar kita nak bagi tahu kepada Kerajaan UMNO Barisan Nasional di bawah kepimpinan Ali Bastami, tolong jangan tipu, tolong jangan belit rakyat. Kita kena bagi tahu. Kalau setakat orang Cina ni, wakil kita DAP dalam Dewan Undangan Negeri, dia leceh begitu. Dia leceh. Kalau YB kata YB Go Leng Siang bangun bercerita pasal ni masalah tanah wakaf orang Islam, kamu tak layak nak cerita pasal orang Islam, kamu duduk. Begitu je dia bagi. Cuba dia bagi orang PAS. Kebetulan pilihan raya kecil Dewan Undangan Melimau ini diwakili oleh PAS. Kita nak dia nak cakap tak macam tu depan orang kita? Dia leceh. Saya berani bercakap begitu kerana peristiwa baru. Peristiwa ini pernah berlaku. Kalau tuan-tuan timbang kembali, berlaku peristiwa yang mati lemas 25 orang di JT Umbai. Ingat tak cerita tu? Yang isteri menjadi ibu tunggal, yang ayah menjadi duda, yang anak menjadi yatim, ada yang jadi yatim piatu. Dipukul ombak, mati lemas 25 orang, yang semuanya punya komitmen, punya tanggungjawab yang besar kepada keluarga mereka. Keluarga mereka terkontakkan. Wakil DAP ketika itu berada di dalam Dewan. Bangun. Dewan ni ada peraturan, mesti cukup quorum. Cukup quorum mesti 2/3. Disebabkan wakil kita 5,
wakil dia ada lebih kurang, masa tu lebih kurang dalam 20. Bila wakil DAP bangun nak bertanyakan tentang apa nasib keluarga-keluarga mangsa mati lemas di JT Umbak itu, ke semua wakil UMNO Barisan Nasional keluar dewan. Speaker kata tak boleh bincang, tak cukup korum. Tekan loceng banyak kali pun semua tak nak masuk. Tengok apa jaminan dia nak mempertahankan nasib kita. Baru ni. Jadi tuan-tuan kena fikirkanlah. Sebab kita, bukan kita cerita ni kita tak suka nak fitnah. Kita cerita berdasarkan fakta. Saya sampaikan apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat kepada saya. Dan insya-Allah kalau ada pemimpin-pemimpin yang lain datang, dia akan sampaikan benda yang sama. Mungkin dalam nada yang berbeza. Sebab tu hari ini saya minta lah, kalau ada adik-adik yang belum mendaftar undi tu, kita minta rayu daftar undi. Belum jadi ahli parti, daftar jadi ahli parti. Ingatlah, rezeki bukan di tangan UMNO dan Barisan Nasional. Betul? Sebab apa betul? Sebab apa betul? Sebab Ramli dia ajar. Kalau tengok dalam cerita Ahmad Albab, kebahagiaan, kemewahan bukan di tangan bapa. Betul? Bukan di tangan UMNO dan Barisan Nasional. Kita jangan takut. Sebab Allah Ta'ala dah janji dah, setiap anak yang lahir, anak Adam yang lahir di muka bumi ini telah aku tuliskan rezeki mereka. Kita tak perlu takut dengan UMNO dan Barisan Nasional. UMNO dan Barisan Nasional akan jadi dinosaur. Dia akan pupus. Tanda-tanda pertama bahawa UMNO dan Barisan Nasional akan jadi dinosaur apabila dia wujudkan muzium UMNO dan Barisan Nasional. Maka kita, insya-Allah, kalau Allah izinkan, takdirkan, kita jadi kerajaan baru negeri Melaka pada pilihan raya umum nanti, UMNO dah siap dah muzium dia. Kita jangan risau. Dia yang sediakan kubur dia, bukan kita. Nampak tak? Sampai takut begitu sekali dia wujudkan muzium UMNO, supaya kononnya anak-anak nanti berterima kasih dengan UMNO dan Barisan Nasional. Zaman sekarang tak